Jadi ambil 7 bahagi 2 darab 2A tambah N tolak 1D. Okey, itu kalau S7. 7 sebutan yang pertama maksudnya daripada T1 tambah T2 tambah T3 tambah T4 tambah dan seterusnya tambah sampai T7. Okey, itu maksudnya hasil tambah 7 sebutan pertama. Kena tambah daripada mula Kamu kena clear yang ni, faham betul-betul. Okey, formula yang kita ada ni, A adalah sebutan pertama, N adalah bilangan sebutan, tengok soalan nak berapa, dan D adalah beza sepunya, sama macam semalam. Okey, cikgu rasa tu mengenali formula saja dulu, tak apa. Baik, sekarang ada cabang-cabang sikit. Sebenarnya dia sama je, dia datang daripada benda yang sama ni. Okey, tadi kita ada formula Sn sama dengan N bahagi 2 darab 2A tambah N tolak 1D. Ini formula untuk hasil tambah N sebutan yang pertama. Baik, kalau tengok N tolak 1D ni, dia ada dalam sebutan, dalam kita nak mencari Tn kan. Apa formula Tn? Cepat-cepat, pagi-pagi ni kena tanya kamu sikit. Pergi recall balik. Apa formula Tn? Cepat, siapa-siapa jawab semalam belajar. Boleh on mic, boleh cakap. Ataupun boleh tarik. Z line cikgu sangat slow no. Semua dengar ke? Okey, apa formula Tn? Tn sama dengan A tambah kurungan N tolak 1D. Okey, thank you Sumaya. Tn sama dengan A tambah kurungan N tolak 1D. Okey, terima kasih. Ramai dah yang type. Okey dia, Jihang, A tambah N tolak 1D. Kiat Seng, N tolak 1 kena letak dalam kurungannya, A tambah N tolak 1D. Yongzhen, thank you, A tambah N tolak 1D. Zisin pun, A tambah N tolak 1D. Ya, N tolak 1 kena letak dalam kurungan. N tolak 1 Jadi ini formula Tn semalam. Kita tengok skrin balik, ini formula Tn semalam. Jadi kalau kamu tengok, kita ada N tolak 1D tu, nampak tak? Kita ada N tolak 1D ni sama dengan di sebelah kiri dalam formula Sn. Jadi kalau cikgu nak tinggalkan N tolak 1D sahaja tu, N tolak 1D ini dah sama dengan Tn tolak A. Pindahkan A di sebelah kiri. Jadi cikgu boleh jadikan formula ini sekarang, Sn sama dengan N bahagi 2A tambah N tolak 1D, cikgu ganti dengan Tn tolak A. Okey, akhirnya dia jadi, kamu tengok ni, ada 2A tolak A. Jadi jawapannya A saja kan? So tinggal N bahagi 2. Okey, 2A tolak A tadi A tambah Tn. Okey, nampak tak kelas? Ini cikgu dah dapat formula Sn yang baru. Itu dia. Dan kamu kena faham ini, N adalah sebutan. Sebutan yang kita nak, 7 sebutan yang pertama ke, 5 sebutan yang pertama ke, bilangan sebutan dia. Okey, A sebutan pertama, T1 dan Tn ini sebutan yang terakhir tu. Sebutan yang last. Kalau sini N7, maksudnya Tn adalah sebutan ke-7 tu berapa? Maksudnya untuk guna formula ini, kita kena tahu sebutan yang terakhir. Okey, boleh ke? Dan dia samalah dengan sana. Tn adalah last term, so kadang-kadang formula guna L saja. L for last term. A for sebutan pertama, L untuk sebutan yang last terakhir. Jadi N bahagi 2, A tambah L. So di situ kita ada formula yang pertama dan kita ada rumus yang kedua di sini. Samalah tu. Cuma mana dapat itu, yang kedua ni dia datang daripada penerangan cikgu tadi Datang daripada sini. Baik. Jadi ada soalan nak tanya tak sampai sini? Ada soalan nak tanya?
Tak ada Boleh faham macam mana dapat yang kedua tu? Yang pertama tu kamu cuba hafal. Sn sama dengan N bahagi 2, 2A tambah N tolak 1D. Dia sama, hampir sama dengan Tn, cumanya dia ada di sini je. Okey, dia hampir sama dengan Tn. Betul tak? A tambah N tolak 1D tu sama macam Tn, cuma dia berbeza, ada N bahagi 2, kemudian kena darab dengan 2A tambah N tolak 1D. Itu je. The rest lagi satu ni, N bahagi 2 jangan lupa, kalau tambah aja mesti ada N bahagi 2. Ya, kalau formula kedua, sebutan pertama tambah sebutan terakhir. Baik. Satu lagi. Sebutan ke N. Kita boleh guna Sn ni untuk cari sebutan ke N. Baik, cuba dengar dan faham. Tak faham tanya. Sebutan ke N itu adalah Tn. Okay, sebutan ke berapa tu boleh dicari menggunakan formula hasil tambah N sebutan pertama lah. Boleh guna formula Sn. Kita nak cari Tn, kita boleh guna Sn. Dengan cara Tn sama dengan Sn tolak Sn tolak 1. Contohlah kalau cikgu nak T11. Katakan cikgu nak cari T11. So cikgu boleh guna T11 sama dengan S11 tolak S11 tolak 1, 10. Betul tak ni? Logik tak? Okey, cikgu tunjuk kalau tak nampak jadi formula dia Tn sama dengan Sn tolak Sn tolak 1. Cikgu tunjuk yang ni, yang bawah ni. Contoh yang bawah tu cikgu rasa dia lebih membantu. Okey, sekejap ya. Alright. Sebutan kelima, kita nak cari T5. Kita boleh cari dengan ambil S5 tolak S4. Ikut formula atas ni. So contohnya cikgu buat T5. Boleh cari ambil S5 tolak S4. Sebab kalau S5 tu adalah T1, hasil tambah 5 sebutan yang pertama. T2 tambah T3 tambah T4 tambah T5. Okey. Ini adalah S5. S5. Kalau S4, maksudnya hasil tambah 4 sebutan yang pertama. T1 tambah T2 tambah T3 tambah T4. Jadi mula-mula kita tambahkan semua, kita dapatlah sampai T5. Lepas tu bila kita tolak sampai T4, yang ni, yang bawah ni, kita tambahkan semua T1 sampai T4, kita tolakkan. Yang ini kita dah tak mau. So at last kita dapat T5. Nampak tak? Clear tak penjelasan cikgu? Mula-mula kita tambah semua T1, T2, T3, T4, T5, kita guna formula S5. Kemudian nak cari sebutan yang kelima saja. Kita tambah satu, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, kita tambah 4 yang sebutan yang pertama tu. So kita tolak tadi. S5 tolak S4, tinggal kat sana T5. So that's how kita dapat T5. Guna formula hasil tambah. Sebab maksud dia tadi adalah hasil tambah N sebutan yang pertama. 5 sebutan yang pertama. Ini 4 sebutan yang pertama. Okey, boleh Jadi Tn sama dengan Sn tolak Sn tolak 1. Ni nampak NN, nampak satu, nampak simbol je. So penerangan dia ada di bawah ni. Dia samalah ini, dia samalah juga itu. Dan dalam bentuk gambar rajah inilah dia. Okey. Ada soalan sampai sini sebelum kita tengok contoh-contoh? Ada? Yang Zen okey? Alright. Orang lain ada soalan? Jihang okey, tak ada soalan? Faham tak ni? Faham tak? Cikgu risau juga ni. Okey, kita ada 19 orang. So cikgu rasa, cikgu harap 4 akaun dah ramai yang ada. Cikgu harap 4 akaun dah ramai yang masuk. Cikgu risau kalau cikgu ngajar dah terlebih ke depan ada yang tercicir. Itu sangat merisaukan cikgu. Okay, so kita sambung tengok contoh. Siapa yang tak faham nanti please tanya, jangan diam saja. Alright, contoh sekarang.
Yang pertama, diberi suatu janjang aritmetik 4, 7, 10. Cari hasil tambah 30 sebutan yang pertama. Okey, nak 30 sebutan yang pertama. Ini dalam bentuk simbolnya adalah sebab dia tulis sampai 30 yang pertama kan. Jadi itu adalah S30. Jadi kita tengok janjang kita itu adalah T1, T2, T3. Maksudnya dia nak kamu tambah sampai T30. Tambah semua ini adalah S30. Okey. So takkan kita nak cari satu-satu sebutan kan? Kita guna formula. Okey, guna formula SN. SN sama dengan, cikgu tulis dulu formula. N bahagi 2, 2A tambah N tolak 1D. Okey, kamu perlukan kertas dan kalkulator dan pensel untuk kira ni. Cuba. Okey, jadi N sekarang adalah 30. Ganti sahaja kelas. 30 bahagi 2. Kemudian 2 darab A kat situ adalah 4. Tambah N tadi adalah 30. 30 tolak 1, 29. Darab dengan D. D kita, jangan lupa cari D. D adalah 7 tolak 4. Okey, 3. Ganti situ 3. Okey, cuba kira berapa? Kamu perlukan kalkulator. Walaupun ada jawapan, cikgu nak kamu tekan kalkulator supaya kamu biasa dengan persamaan ni dan biasa nak menekan kalkulator. Selesaikan yang dalam kurungan dulu. 2 kurungan 4 tambah 29 kurungan 3. Selesaikan yang itu dulu. Kemudian baru darab 30, baru bahagi 2. Semua orang tekan. Tekan kalkulator. Nampak senang tekan kalkulator je. Salah tekan pun tak dapat. Selesaikan dalam kurungan dulu. Kemudian darab 30 bahagi 2, 15 tadi kan. Ini boleh congak 15. Okey go. Apa jawapan? Dulu. 1. Okey, go yang lain. Sin, Jihan, Kiat Seng. Min, Irene, Yongzhen dah dapat. Okey. Praktis tekan dalam kurungan dulu. Okey, Min. Sumaya, Irene, tekan dalam kurungan dulu. Kemudian baru darab dengan 30 bahagi 2 tu 15. Okey, Jia Ying dapat. Sinting, Tiffany, very good. Okay, come on, cikgu tunggu sekejap orang lain. Boleh on mikrofon je cakap, tak ada masalah. Okay, Tan Jason, 1425. Boleh? Cikgu suruh buat. Lagi? Dah, itu je. Alright. Jangan tengok jawapan kawan. Cikgu nak kamu praktis tekan sebenarnya. Okay, praktis tekan kalkulator. So 1425. Make sure semua orang dapat. Okay, next. Kita tengok soalan yang kedua. Cari hasil tambah N sebutan yang pertama. Oh, dia nak ni. Dia tak cakap pula N berapa. Okay, tak apa. Dia tak cakap N berapa. Kita ganti sajalah dengan N tu. Jadi kita guna formula yang sama lagi. Sn sama dengan N bahagi 2. 2A tambah N tolak 1 darab D. Okey, apa yang ada kita ganti. Sebab dia memang nak dalam sebutan N ni. Okay, dia tak cakap N berapa. Jadi Sn sama dengan N bahagi 2, biarkan. N tak ada, biar dulu. Okey, A ada, kita ganti 2 kurungan 4. A dia tadi. Tambah N tak ada, biarkan N tolak 1 dan D kita tadi adalah 3. Jadi inilah jawapan yang dia nak sebenarnya. Cuma permudahkan saja. Okay, jadi N bahagi 2 kurungan 2 darab 4, 8 tambah 3 ni darab ke dalam. Kita permudahkan. 3N tolak 3. Sekejap adik. Okay, so permudahkan lagi. N bahagi 2, 8 tolak 3 adalah 5 tambah 8 tolak 3, 5 tambah 3N. So inilah yang kita dapat. Itu adalah Sn.
Kita ganti A dan D yang ada tu. And then kita dapatlah SN dalam sebutan N sahaja. So nanti kalau nak cari S7 ganti saja situ 7. N pun 7. Okay, kalau nak kata soalan minta S50, N sini 50, N sana pun 50. Itu maksud soalan. Cari hasil tambah N sebutan yang pertama. Maksudnya dia nak dalam persamaan sahaja. Okay. Cikgu sambung ya. Kalau cikgu terlalu laju bagi tahu. Okay now. Tengok soalan ni. Fokus baik-baik. Hasil tambah 10 sebutan pertama bagi suatu janjang aritmetik ialah 230. Okay, 230 ni apa? Apa simbol untuk 230? S. Apa simbol untuk 230? Hasil tambah 10 sebutan pertama. Okey, cikgu dah nampak ada jawapan. Hasil tambah 10 sebutan yang pertama. Ini ayat dia. Ialah 230. Semua orang nampak tak? Cikgu nak kamu nyatakan 230 tu dalam bentuk simbol. Kamu nampak account, nampak ke itu? Hasil tambah 10 sebutan pertama adalah 230. Maksudnya ini adalah S10. Hasil tambah sum. First 10 term. Hasil tambah 10 sebutan pertama ialah 230. Jadi S10 adalah 230. Okay, cikgu harap yang lain nampak. Dan hasil tambah 10 sebutan yang berikutnya. Fikir baik-baik, ialah 630. Okey, apa tu? Hasil tambah 10 sebutan yang berikutnya adalah 630. Fikir baik-baik. Okey, soalan dia senang saja. Cari A dan cari D. Maklumat diberi 2. Okey, 630 dalam bentuk simbol apa? Cuba fikir. S20. S20. Share. Tengoklah. Share kat mana? Dia letak kat mana? S20. Okay, Aseng. Seeing. Orang lain? Tak nak cuba? Okay, cikgu highlight sikit. Hasil tambah 10 sebutan yang berikutnya. S20. Okay, baik. Zisin pun S20. Ada orang lain nak bagi idea dia? Dia terfikirkan jawapan apa? Apa tu 630? Ni penting. Kamu kena faham benda ni betul-betul. Cuba nama dia apa? Apa? Untuk Meet. Kelly meet is Kakak Umi ada kelas. Alright kelas. Baik, kita tengok Jadi tadi kita ada S10. S10 sama dengan 230. Jadi cuba fikir perlahan balik. S10 ni maksudnya T1 tambah T2 tambah T3. Cikgu suka tunjuk yang ni dulu untuk permulaan. Sampai T10. Sampai T10 kita tambahkan. Itu maksud S10. Dan yang kedua, hasil tambah 10 sebutan yang berikutnya. Berikutnya tu maksudnya daripada 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nak 10 yang berikutnya. Faham? Maksudnya sekarang kita ada T11, T12, T13 dan sampai T20. Okey. Ini ada 10 sebutan. Kita dapat S10 sama dengan 230. Dan yang berikutnya daripada 11 sampai 20. Cukup 10 kan? Kalau kamu kira 10 sebutan yang berikutnya. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 dan yang ke-20. Okey, sebutan yang ke-20. Itu adalah
kita tak boleh tulis ini S20. Kita tak boleh tulis itu sebagai S20. Kamu faham tak kenapa tak boleh? Sekejap ya kelas. Sekejap cikgu ada call. Ayah dia kerja. Oh, dia ada kerja. Adik yang. Mami nak dengar. Ni tu. Hello. Hello Niza. Okay class, I'm so sorry. Baik, balik pada perkara tadi. Ini kita tak boleh tulis S20. Kamu kena faham maksud S20 tadi. S20 maksudnya hasil tambah 20 sebutan yang pertama. Kalau kamu tulis S20, itu adalah daripada yang pertama sampai yang terakhir. Ini betul S20. Okey, yang itu betul S20. Hasil tambah 2 sebutan yang pertama. Sebab tu cikgu tanya, cikgu nak tengok respons semua orang. Faham ke tak faham? Okey, salah tak apa. Memang permulaan ni mesti salah punya. Sebab ada beberapa soalan kita baru je cuba. Jadi faham balik, S20 adalah hasil tambah 20 sebutan yang pertama. Dari yang pertama. Jadi kalau ayat ini, hasil tambah 10 sebutan yang berikutnya adalah S20. Ini saja kita nak. Ini sahaja. So kita boleh tulis S20 tolak dengan S10. S20 kita tambah dulu yang pertama. Tambah je semua dulu yang pertama. Kemudian kita tolak balik 10 yang pertama. Jadi maksudnya kita dah tolak yang ni. Ini kamu kena pandai. Kita dah tolak yang ni. Mula-mula kita tambah dulu 20, kemudian kita tolak 10 yang pertama. So kita dapatlah sama dengan 630. Faham tak ni? Faham tak? Semua orang faham? Jihan faham? Okay, good. Kak Seng okay cikgu terus gambar kat situ besar nak bagi kamu faham. S20 semua. S10 sampai 10 saja. Jadi kalau selepas 10 tu kita kena tambah dulu semua, kemudian tolak 10 balik. Alright. Jadi ini maklumat yang kamu ada dan kamu kena pegang maklumat ini. Follow maklumat ini sebab soalan minta cari A dan D saja. Itu je soalan dia. Jadi kita ambil balik S10 sama dengan 230. Kemudian ni bukanlah formula S10 nanti. S10 maksudnya kita ada N 10 bahagi 2, 2A tambah 10 tolak 1, 9 darab D-nya kita pun tak tahu lagi. Kita ada ni sama dengan 230. Okay, nampak cikgu buat apa? Cikgu baru guna maklumat pertama. Okay, kemudian 10 bahagi 2 adalah 5. 5 ini dia darab dengan semua dalam kurungan. Cikgu pindahkan ke kanan. 5 ni cikgu pindahkan ke kanan. 230 bahagi 5. Berapa kelas? Tolong cikgu. 230 bahagi 5. Tolong berapa?
Cepat. 46. Okey, terima kasih. Sama dengan 46. Okey, 2A 9D 46. Okey, ni tak boleh selesaikan. Kita biar dulu. And then kita ambil maklumat yang kedua pula. Okey. Maklumat yang kedua adalah S20 tolak S10 sama dengan 630. So itu kita ambil S20 tolak S10 sama dengan 630. Okey, tak apa. S10 kita dah ada tadi kan? Apa yang ada kita ganti balik. Okey? S10 tadi kita dah ada, kita ganti je balik. S10 tadi 230. Jadi kita tulis dulu S20 tak ada. Tolak 230 sama dengan 630. See? So kita ada sekarang S20 sama dengan 630 tolak 230 ialah 400 kan? Okay, 400. Betul ke? 400. Jadi ni kita buka satu lagi formula untuk S20. Jadi kita buatlah 20 bahagi 2 darab 2 darab A kita tak tahu tambah N kita dah 20 tadi, 20 tolak 1 19 dan D pun kita tak tahu nak cari. Biarkan macam tu dan follow jawapan dia 400. Kenapa tolak? Ni kita ambil yang atas tu kiasang. S20 tolak S10 sama dengan 630 tadi. Jadi S10 tadi adalah 230. Kita ganti masa. Itu bukan tambah. Itu 630. Yalah, betul. Bukan tambah. Okey, betul. Baik. Thank you. Betulkan cikgu tadi. Cikgu pun kenapalah tolak. Okey, berapa? Kalau tambah? 630 maksudnya 860. Alright, thank you. 860. Baik. 860. Ini 20 bahagi 2 itu 10. Cikgu nak terus pindahkan ke kanan. 860 darab 10. No, bahagi 10. Berapa? 2A tambah 19D sama dengan berapa tu? 860 bahagi 10? 86. Okay, thank you. Itu persamaan yang kedua, tak boleh selesai lagi sebab ada A dan D. Okay, ada A dan D. So macam mana nak dapat A dan D tu? Masa ni lah kita guna persamaan serentak. Okay, kita akan guna persamaan serentak yang pertama dan yang kedua. Okay, kaedah persamaan serentak. Ini ada panjang sikit sebab dia melibatkan persamaan serentak. Dua persamaan. Baik, kita buat 2A, pelan-pelan jangan give up, nampak panjang, relax saja. Okey, ni soalan persamaan yang pertama, buat perlahan. Persamaan yang kedua cikgu tulis balik untuk kamu. 19D sama dengan 86. Okey, ni persamaan yang kedua. Nanti sayang Umi ajar anak murid Umi dulu Okey, kita boleh guna kaedah penghapusan, kita boleh hapuskan A. Kita boleh buat persamaan 2 tolak persamaan 1. So yang bawah tolak yang atas. Okay, bawah tolak atas. 19 tolak 9 itu adalah 10D. 86 tolak 46 is 40. So kita dah dapat D sama dengan 40 bahagi 10, 4. Okay, Sin jawab tadi penghapusan. Okay, good. Okay, baru dapat D. Kita kena cari A. Kena cari A, gantilah mana-mana persamaan. 1 pun boleh, 2 pun boleh. Dan cikgu nasihatkan, tipsnya ganti dalam persamaan yang nombor dia kecil. So kita ambil 1. Okey, ganti D sama dengan 4 dalam persamaan 1. Okey, ruang cikgu makin sempit. Jadi 2A tambah 9 darab 4 sama dengan 46. Okey, tolong cikgu A berapa? 46. Berapa? Terus pindah semua ke kanan. Lima 46 tolak 36 is 10. 10 bahagi 2 adalah 5. Okay, good.
Alright, terima kasih tu Sing, Jihang, Yongzhen, Kiat Seng, Min. Okay, terima kasih. Ada soalan tak? Soalan ni? Ada? Okay, cikgu ada record. Nanti boleh tengok lagi kalau tak faham. Baik, kita sambung lagi satu contoh. Berapa? 9.43. Sekumpulan lebah membuat satu sarang lebah yang baharu. 2 lubang heksagon dibuat pada hari pertama. 5 lubang heksagon pada hari kedua, 8 lubang heksagon pada hari ketiga. So kita ada 2 hari pertama, 5 lubang pada hari kedua dan 8 lubang pada hari ketiga. Dan seterusnya sehingga sarang lebah itu siap sepenuhnya. Hitung jumlah lubang heksagon pada hari ke-12. Okay, hai Dina lambat masuk sikit hari ni Okay, dia nak lubang heksagon pada hari ke-12. Baik, kamu nampak 2, 5, 8 itu hari pertama. Maksudnya ini adalah T1 lah. Ini adalah T2. Dan 8 itu adalah T3. Kamu buat jujukan nombor tu. Ingat cikgu dah pesan semalam. Kalau ada jujukan nombor kita tulis. Jadi 2, 5, 8 dan seterusnya. Okay. Jadi bila kita buat tu, kita nampak A kita adalah 2. D kita adalah berapa? D kita adalah tolak lah different. 5 tolak 2, T2 tolak T1, 3. Okay, thank you Kiat Seng. Okay, good. Pantas jawab. Okay, soalan A. Soalan A, cari jumlah lubang heksagon. Jumlah lubang heksagon pada hari ke-12. Maksudnya dari hari pertama sampai hari ke-12, berapa jumlah dia dah buat? Soalan apa ni? Soalan ni agak direct, dia nak apa ni? Dia nak T ke dia nak S? Nak T ke S? Okay, S12. So boleh carikan? S12, buatlah 12 bahagi 2 darab 2A tambah N tolak 1D. Guna formula ini. So kita pun buat. S12 sama dengan 12 bahagi 2. 2 darab A adalah 2 tambah N tolak 1. Tadi 12 tolak 1 11 dan D kita adalah 3. Okey, ini terus kira kalkulator berapa? 12 bahagi 2, 6. Cikgu buat apa ni? Okey, 6, 4 tambah 33. 4 tambah 33 berapa? 37. 37 darab 6, 222. Okey, 222. Baik. Tekan kalkulator, practice. Walaupun nampak mudah, ni nombor je, tekan je. No, semua orang tekan. Cuba tekan kalkulator. Okey, boleh follow setakat ni? Okey, itu soalan A dia. Kita tengok soalan B-nya. Soalan yang sama. Okay, tadi kita ada jujukan nombor adalah 2, 5, 8. So kita dah nampak A sama dengan 2 dan D kita sama dengan 3. Itu yang tadi. Soalannya, hitung bilangan minimum hari. Okay, baca soalan dan fahamkan, dia akan manipulate kamu kat situ. Jika lebih daripada 1000 lubang heksagon telah dibuat. Cari bilangan minimum hari jika lebih. Maksudnya lebih daripada 1000. Itu jumlah dia lah. Jumlah lubang yang dia dah buat daripada hari pertama sampai hari keberapa tu adalah 1000. Okey, soalan nak apa? Soalan nak apa? Bila dapat soalan itu masalah kamu. Kena faham. Soalan nak apa? TN ke? SN ke? N ke? D ke? A? SN. Bilangan minimum hari. Bilangan minimum hari. Hitung bilangan minimum hari. Maksudnya bilangan hari lah ni, soalan nak ni. Apa ni? Adakah ini SN? Ya, itu N Yongzhen. Betul, itu N. Jadi 1000 ni SN. Nampak tak? Dia nak N. Okey, ini adalah N. Dan 1000 tu adalah SN. Jadi sekarang macam mana kita guna
tanda ni lebih daripada 1000. Maksudnya SN lebih daripada 1000. Lebih daripada 1000 lubang heksagon telah dibuat. Itulah dia. Dan dalam SN ni ada, dalam formula SN ada N. Jadi nak cari N tu kelas. Jadi kita bukalah balik formula SN tu. N bahagi 2. 2A kita tadi adalah 2 tambah N tolak 1, N tak tahu, tulis je, tak apa, biarkan dia. Dan D kita adalah 3, itu formula SN yang kita tak tahu N dia berapa. Dan follow sahaja ini, jangan tinggalkan dia. Lebih daripada 1000. Okey, tengok apa kita boleh mudahkan, kita boleh selesaikan, kita selesaikan dulu. Okey, selesaikan dulu. Jadi itu kita ada N bahagi 2, tak boleh buat apa-apa. Kalau cikgu nak pindahkan 2 ke kanan terus boleh tak? Boleh tak? Cikgu tak nak pecahan ni, susah lah. Boleh tak? 2 sini bahagi, sebelah kiri tu 2 bahagi, pindah ke kanan, darab terus. Okay? Boleh kan? Thank you. N, okay. Ini 2 darab 2, 4. Tambah, okay ni biar dulu, N tolak 1 darab 3. Jadi lebih daripada 1000 darab 2 adalah 2000. Okay, dah lega sikit tak nampak pecahan. Semua orang pun mesti sama macam cikgu juga. Dulu kalau nampak pecahan adalah susah, ada pecahan pula. Okay, so sekarang buka lagi ni. Cikgu rasa persamaan ni kena kembangkan. 3 darab N, 3 darab 1 tadi. Okey, kita kembangkan siap-siap lah. Nanti kamu susah nampak. Okay, kita kembangkan siap-siap. 3N tolak 3. Okey, jadi ni 4 tolak 3 adalah 1. Sebelum kita darab, cikgu buat satu-satu, nanti ada yang confuse. 4 tolak 3 adalah 1 tambah 3N besar daripada 2000. Okey. Jadi sekarang darab ke dalam, N tambah 3N kuasa 2. N darab 3N, 3N kuasa 2 besar daripada 2000. Okey, berhenti seketika, kamu fikir balik soalan minta apa. Okey, soalan minta N. Jadi bila soalan minta N, kita tengok kat sini ada N, ada sebutan N. Boleh selesai. Cuma di situ N kuasa 2 itu dah jadi kuadratik. Bila dah jadi kuadratik, kita kena susun dia jadi bentuk Okey, so 3N kuasa 2 tambah N tolak 2000 besar daripada 0. Okey, kena faktor ataupun cari guna formula kalau tak boleh faktor. Okey, apa N? Cuba press calculator dulu. Cuba press calculator, boleh faktor ke tak boleh faktor? Okay, masuk A nya 3, B nya 1, D nya negatif 200. Berapa? Cepat, cikgu tunggu jawapan kamu ni. Masuk mode equation, masuk A nya 3, B nya 1, C nya negatif 200. Masuk mode equation tu. Negatif 2000. 25.65 lagi satu 25.99. Negatif 25.98. Okay, thank you. Jadi jawapan kamu adalah 25.65 atau satu lagi N sama dengan negatif 25.99. Baik, nasihat cikgu, kamu tak boleh buat macam ni terus tau. Tak boleh. Kamu kena tunjukkan satu step yang kamu dah tinggal tadi, macam mana kita dah dapatkan N. N sama dengan negatif B 1 tambah tolak guna formula itu. B kuasa 2, 1 kuasa 2 tolak 4, A nya 3, C nya negatif 2000. Ingat formula ni? Sini. Ingat tak formula ni? Jangan tinggalkan step ini. Sebab step ini bagi markah. Bahagi 2A. Lepas tu tekan kalkulator terus dapat jawapan atas kita terus. Baik.
Cikgu tak nak tekan pasal calculator, pasal formula ni. Tak payahlah. Kamu check balik. 25.65 itu jawapan kita dengan negatif 25.99. Mana satu kita nak pilih? Mana satu jawapan kita? Nak bagi dua-dua ke? Okay, Jihan kata 25.65. Kenapa kelas? Positif. Kenapa nak ambil positif? Kenapa tak nak negatif Wadina? Kenapa Sing? Kenapa Min? Kenapa sebab positif? Kenapa tak boleh ambil negatif? Kenapa? Kenapa? Sumayah diam je. Kenapa Sumayah tak boleh ambil negatif? Tak tidur. Serius? Ha. Tuang punya budak. Hari tak ada negatif. Itu jawapan dia. Yongzhen kata hari tak ada negatif. Betul. Hari tak boleh ambil nilai negatif. Jadi jawapan kita N sama dengan 25.65. Ini hari yang keberapa pula? Ni belum tepat lagi ni. Dia kata hitung bilangan minimum hari jika lebih daripada 1000. So kita nak ambil hari yang keberapa? Mana ada hari yang ke-25.65? Ambil yang ke-26. Sebab kalau kita ambil yang ke-25 belum sampai 1000. Kamu boleh check balik. Masuk N sama dengan 25 tak dapat 1000 lagi. So ambil N sama dengan 26. Okay. Ini hari tak boleh negatif. Alright. So good. Kita teruskan. Menyelesaikan masalah ni pun samalah. Cikgu rasa soalan ni yang panjang. Okey, kita tengok soalan ni. Sikit masa lagi. Encik Suhaimi, penternak ayam. Okey, baca baik-baik soalan mempunyai 1,500 ekor ayam. Dia bercadang untuk menjual 200. Ini saya rasa soalan SPM. Pernah keluar ni. Dia memberi makanan kepada semua ayam itu dengan perbelanjaan makanan bagi seekor adalah 50 sen. Maksudnya seekor ayam 50 sen. Dia ada 1,500. Dia cadang satu hari nak jual 200. Esok jual 200 lagi. Lusa jual 200 lagi. Faham Okay, soalannya hitung jumlah kos perbelanjaan makanan ayam yang diperuntukkan bermula daripada 1,500 ekor hingga 300 saja yang tinggal. Dia nak berapa duit yang dia dah guna. Dari hari ayam ada 1,500 sampai hari ayam tinggal 300 ekor yang tinggal. Okey, kelas rasanya macam mana tu? Okey, rasanya kena buat apa tu dulu? Ini soalan ni memang kena fikir betul-betul. Jadi kita kena bina janjang dulu, okey kelas? Kita bina dulu janjang. Hari pertama dia ada 1,500. Okey. 1,500. Hari kedua ada berapa? Tolaklah 200, dia dah jual 200. So 1,300. Boleh ke? Dan hari ketiga ada berapa? 1,300 tolak lagi 200. Are you there kelas? Ataupun lain cikgu yang like ni? 1,100. Okey, Jihang. Adik jangan guna tu. 1,100. Okey, cukup. Kita ada 3 sebutan pun dah cukup. Okey. Baik. Daripada sini kemudian sampailah 300 ni jangan tinggalkan. Sampai tinggal 300 yang terakhir. Yang last sekali adalah 300. Okey. Baik, soalan dia, hitung jumlah kos perbelanjaan. Sebenarnya ni dah berapa hari ni? Maksudnya, kamu kena tahu hari pertama 1,500, hari kedua 1,300, hari pertama ni semua ayam kena bagi makan. Hari kedua sama, semua ayam yang ada di hari kedua kena bagi makan.
Hari ketiga pun sama, semua ayam ni kena bagi makan. Jadi kita nak tahu jumlah untuk semua tu berapa ekor ayam kena bagi makan. Berapa makanan kita dah kena bagi. Okay, situ maksudnya kita kena tambahkan semua kelas. Kita kena tambahkan semua sampai tinggal ayam 300 tu. Okay. Jadi kat sini kita ada sebutan pertama dan kita ada sebutan yang terakhir. Ingat tak kita ada satu formula bila ada sebutan pertama dan terakhir tu? Kita boleh guna SN sama dengan N bahagi 2 A tambah L. First term tambah last term. Tapi sekarang N kita kena tahu dulu. Ini dah berapa hari? Nanti jadi. Ini hari yang keberapa dah bila tinggal 300 tu? Okay, itu dah hari yang keberapa? Okay. Ini apa ni? Ini TN kan? Okay, boleh cari tak? TN sama dengan 300, kita cari itu dulu. TN sama dengan 300. Apa formula TN tadi? TN sama dengan A tambah N tolak 1D kan? Awal tadi cikgu dah tanya. Cuba fokus sikit lagi sama dengan 300. So masalah A dia 1500 tambah N tolak 1. N kita tak tahu. Tolak 1 dan D dia tadi berapa? Tolong cikgu kira D berapa kelas? D berapa? 200. Is that 200 ataupun negatif 200? Hati-hati. 200 ke negatif 200? Ingat mesti ambil T2 tolak T1 tau. So negatif 200, bukan 200. Yang kedua tolak yang pertama. Okay, thank you. Baik, kita sambung. Jadi N tolak 1 darab negatif 200. Sama dengan 300. Baik, tinggalkan sahaja di sini N tolak 1 saja. Nah, tinggalkan N tolak 1 aja, pindahkan 1500 ke kanan. Tolong cikgu kira. 300 tolak 1500 pindah kanan, kemudian bahagi dengan negatif 200. Berapa dapat? Kamu kena buat. Okey, dapat 6. Thank you Sing. Dapat 6 orang lain. Yongzhen dah dapat 6. Kiat Seng pun dah dapat 6. Okey, kalkulator tekan 300 tolak 1500 sama dengan dulu, baru bahagi dengan negatif 200. So at last kita dapat N sama dengan 7. Maksudnya sini yang panjang-panjang tu masa yang diambil untuk ada 1500 sampai tinggal 300 ekor, bilangan hari dia adalah 7 hari. Okey. Sekarang dalam 7 hari tu jumlah yang diperlu bagi makan adalah kita kena cari dulu jumlah yang diperlu bagi makan. Sebab hari pertama dia kena bagi makan semua. Hari kedua dia kena bagi makan semua. Hari ketiga pun kena bagi makan semua yang tinggal. Jadi kita kena total semua. Jadi kita carilah SN tu maksudnya S7. 7 bahagi 2. Okey, A kita adalah 1500 tambah L kita adalah 300. Okey, berapa kelas? Berapa jumlah ayam dalam 7 hari ni? Tekan kalkulator. 1800 darab 7 bahagi 2. Belajar MAT kena ada kalkulator selalu kan? Belum ada jawapan? Sama je kamu. 6300 juga Kiat Seng. Okey, maksudnya dalam 7 hari tu dia dah ada 6300. Okey, Wardina, Sing, Sinting, Jihang, thank you. Jadi, total yang ayam yang perlu diberi makan adalah 6300 mulut. Setiap hari tu jumlah sampai 7 hari dia kena bagi makan dalam kuantiti 6300. Faham ke masalah dia ni? Jadi, di situ baru kita tengok. Ini jumlah yang perlu diberi makan untuk 7 hari. Jadi kita tengok seko 50 sen. Jadi dia nak hitung jumlah kos. Sampai sini dah okey dah. Okay, jadi jumlah kos kamu ambil sahaja 6300 darab dengan 50 sen. Okey, itulah jawapan dia. Berapa kelas?
Apa? 6300 darab 0.5. Tiga satu lima kosong. Okey, bahagi dua kan. 3150. Ni RM lah. Okay, thank you for the response. Okay, 3150. Ramai bagi respon. Thank you. Kiat Seng Min, Ji, Yongzhen, Jason, Sinting. Okay, cikgu rasa ini yang terakhir. Kita buat sama-sama dulu sebelum kita berhenti. Cikgu pun ada mesyuarat ni sebenarnya. Seutas dawa yang panjangnya 240 cm dipotong kepada 15 bahagian dengan panjang setiap bahagian berikut mengikut janjang aritmetik dipotong 15. Ini jumlah panjang. Bahagian terpanjang adalah 30. Hitung panjang dawai bahagian terpendek. Okay, fikir apa rasanya ni? 240 tu apa? Dipotong kepada 15. 15 tu apa? 30 tu apa? Kena ada simbol ni keluar daripada kepala kamu. Okay. Any idea 240 ni apa? Sepanjang dipotong kepada 15. 240 tu panjang Nina, betul. Dipotong kepada 15 bahagian. Okay, 15 tu apa? Dan bahagian yang terpanjang adalah 30. Itu apa? Simbol dia, simbol. Okay, jadi ada potong kepada 15 bahagian. Maksudnya N sama dengan 15. Dan 240 ni seutas dawa yang panjang tu, asal panjang semua adalah 240. Ini adalah S15, 240, N sama dengan 15 dan 30 ni apa? 30 ni apa? Bahagian terpanjang bagi dawa itu adalah 30. Itu apa? Simbol dia. Dapat keluarkan simbol. Okay, any idea? Cepat-cepat kita nak habiskan. Tn. Yang last kalikan min. So yang last tu berapa? Sin kata 7 L. Tn betul, L pun betul. Itu adalah yang terakhir punya kan? So yang terakhir adalah T17 lah. T15 lah. Ataupun last term dia. Last term dia adalah 30. Alright. Jadi dia ada 15 sebutan. Maksudnya ada sebutan pertama, sebutan kedua sampai sebutan yang ke-15. T15 ni adalah 30. Dan jumlah ni semua SN sama dengan 240. Itu cerita dia. Semua ada 15. Okay. So soalan A, hitung panjang dawai bahagian yang terpendek. Dia nak apa tu? Dia nak apa kelas? Dia nak T1, betul. Dia nak T1. So, kita bukalah formula SN sebab kita ada maklumat tentang SN tu. Jadi SN sama dengan 240. Jadi buka formula, kita ada last term. So, kita ambil N bahagi 2 darab A tambah L. Guna formula ini sebab kita ada sebutan yang terakhir. 240. Jadi N kita adalah 15 bahagi 2. A kita nak cari. Last kita adalah 30. Sama dengan 240. Okey, dengan bijaksananya bagi tahu cikgu berapa nilai A. Berapa nilai A? Pindahkan semua. 240 darab 2 bahagi 15 kemudian tolak 30. Berapa A? Dua. Okay. So kita dapat A sama dengan 2. So dapatlah. Dah jawab soalan A. Okay, thank you.
Si Yongzhen, Kiat Seng dah dapat Wardina, Jihang. Now, soalan B. Cari beza panjang antara dua bahagian dawa yang berturutan. Beza panjang. Apa dia tanya ni? Fikir dulu dia tanya apa? Beza panjang antara dua bahagian yang berturutan. Apa tu? Bagus. Okay. Okay, orang lain. Dia tanya apa ni orang lain? Beza panjang antara dua bahagian yang berturutan. Maksudnya yang pertama dengan yang kedua tu beza dia berapa? Yang kedua dengan yang ketiga beza panjang dia berapa? Betul. Soalan tu sebenarnya minta D. Different dia. Common different-nya. Okay, saya dapat. Mei Hui boleh fikir Sing dapat. Okay, jadi kita cari dia punya D. Bila dah tahu A, bila dah tahu T15, kamu boleh guna mana-mana formula lah. Okay, boleh guna formula TN pun boleh. Boleh guna formula SN pun boleh. Okay, katakan kita guna TN lah, pendek sikit kan. A tambah N tolak 1D. Itu adalah TN dan jawapannya adalah 30. Kita ambil yang ni. A-nya 2 tambah semua sebutan tadi adalah 15 tolak 1, 14. Dan D kita nak cari sama dengan 30. Okey, bagi tahu cikgu D dengan bijaknya cepat. 30 tolak 2, 28 bahagi 14. Oh, berapa? 2. Senang je kan? Okey, bagus. Pindah-pindah ni dah. Okey, betul Rina. Okey, pindah-pindah ni dah kena cekap kan? Kita tak boleh ambil masa yang lama untuk pindah-pindah ni. Okay, so kita dapat D sama dengan 2. Itu soalan B dan kita habis soalan untuk hari ni nak dibincangkan. Nanti kalau tak faham boleh tengok balik, cikgu ada record. Okay, cikgu rasa kita berhenti dulu di sini sebab cikgu dah lewat untuk masa meeting. Nanti ada soalan kemudian tanya, cikgu akan cuba bincangkan dengan kamu. Kalau tak ada apa-apa hal, cikgu rasa terima kasih sebab join kelas hari ni. Boleh say thank you and then boleh say goodbye dengan kawan, boleh leave the class semua. Okay, bye. Terima kasih cikgu. Bye-bye. Bye-bye. Okay, see you. Okay, bye everyone.